Sedapnya. Tapi bila masa pula Iwal nyanyi tak sedap kan? Tak pernah lagi lah dengar nyanyi Iwal ni tumbang, tak ada. Nampak tak kita bodek. Iwal, ambil dari sini mic tu kan, Saigi kan jatuh debuk kan. Kita letak kat sini. Okey, kepada siapa yang baru menonton tu kita nak cakap dululah kat Iwal kan. Ni kepada mereka. Hai Iwal, Selinas Aznia, Fira Harif. Hai Abang Iwal, Fira Harif rindu lagu ni. Lepas tu ada yang cakap Nur Haslizam Ramli. Rindunya rumah tu. Siapa ni? Rumah. Ya Allah, takut je. Ada orang rindu kat rumah Iwal. Siapa ni Iwal? Itu semua ahli-ahli Iwal Super Friends yang pernah berkunjung ke rumah tu. Touch kita, tiba-tiba dia rindu kat rumah Iwal. Okeylah, ni semua peminat-peminat Iwal lah. Jadi kepada yang sedang menonton ataupun yang baru saja menonton, kita bawakan hari ini Iwal ataupun Iqwal Hafiz. Betul Allah. Kan kita sebutlah nama betul dia. Okey, Iwal bermula daripada umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Boleh ceritakan evolusi Iwal daripada Iqwal jadi Iwal sekarang? Saya bermula dengan menyanyi ni sewaktu umur 2 tahun sebab masa tu bapa saya baru menggantikan penyanyi Awi dalam kumpulan Wings. Jadi waktu umur 2 tahun tu saya memang hari-hari lah orang cakap pergi ke studio, pergi ikut show lah. So pernah satu masa tu sebelum dia start show saya menjadi pembuka tirai untuk persembahan masa tu. Jadi semenjak daripada tu dulu orang tak ada perkataan viral ni. So benda tu digembar-gemburkan budak kecil menyanyi lagu rock tu. Setiap benda tu kita ada show sikit-sikit dan bermula dengan dinner show sampailah sekarang. Waktu itu menggunakan nama Iqwal. Dan selepas saya tahun 2014 saya rebrand diri saya menjadi Iwal, menukar corak muzik sebab dulu saya bermula dengan muzik rock. Sekarang ni waktu Iwal tu selepas 2014 tu saya bermula dengan muzik R&B, di mana waktu itu orang kata baru mengenal diri dan mengenal forte muzik yang betul-betul sesuai dengan diri saya. Dan selepas tu sekarang ni update terbaru saya bersama dengan kumpulan Crystal back to roots balik. Tiba-tiba rock balik. Rock balik. Jadi macam okeylah. Tak boleh lari Iwal. Okey, tadi tu evolusi daripada Iqwal Hafiz kepada Iwal. Cuba Iwal nyanyi medley lagu daripada awal. Wow. Awal ingat. Yang saya ingat Marania je, sorry. Dendam tau. Okey. Ada sejarah. Sejarah ya. Daripada awal sampai ke sekarang ni. Medley medley. Ku peluk dirimu meskipun hujan membasahi aku. Rana lupa. Yang satu tu yang ada daripada Hollywood tu, yang ada orang putih sikit tu. Apa lah? Lagu rancak. Oh, Didi Dance. Yes. Dah lupa dah. Dah dia faktor usia. Faktor usia. Dah lupa dah. Lupa dah yang tu. Kenapa saya ingat? Rania lupa. Okey, lepas Rania apa? Lepas Rania muncul dengan lagu pop ballad ala-ala Abang Noah Zain. Konon lah masa tu. Kembalikan semula. Selepas tu baru muncul dengan lagu yang sebentar tadi, lagu Stuck, berjudul Stuck. Dan sekarang ni lagu paling latest adalah lagu yang berjudul Bosan bersama dengan kumpulan Crystal. Okey. Cerita sikit pasal Bosan tu, lepas tu nyanyikan lagu Bosan tu. Okey, lagu Bosan ni dikompos sepenuhnya oleh Ijai Aziz, penyanyi kumpulan Azara Band. Dan ini merupakan single pertama Crystal bersama dengan penyanyi baru iaitu saya. Dan orang kata mencorakkan muzik Crystal yang barulah berbanding yang dulu. Dulu kalau boleh orang kata rock kapak yang sangat heavy. Dan sekarang ni dia agak rock jambu macam tu. Tapi Iwal memang tak umpat lah. Ya Allah, bilanya yang Iwal ni aging tak nampak langsung. Saya tak tahu. Memang tak ada. Pembasaran terbantut. Tak ada. Kan? Muka maintain je gitu kan. Sama je. Okey, macam mana tiba-tiba Crystal boleh meminang Iwal masuk? Asalnya dulu sebab saya memang seumur hidup saya menjadi sepanjang karier seni saya, saya hanya sign kontrak hanya sekali saja seumur hidup bersama dengan pihak manajemen yang lama lah. Dan sebelum tu saya bergerak secara independen dan selepas saya ambil kontrak dengan manajemen saya pun saya bergerak secara independen. Jadi bila kita bergerak secara independen ni, kita bebas nak buat apa saja. Apa saja yang terlintas, besok nak nyanyi rock lah, tiba-tiba buat rock. Esok nak nyanyi R&B lah, okey buat R&B. So, tapi tak adalah orang kata hentam kromo. Maksudnya kita buat tu kita buat betul-betul. Dan boleh terjebak dengan kumpulan Crystal ni salah satunya adalah kerana kita memang kenal daripada kecil. Seawal umur saya 12 tahun, kenal Rodi, kenal Acap apa semua. Jadi pada waktu itu belum lagi
lagi, orang kata tak ada lagi ura-ura untuk diorang ajak saya, maksudnya sebab memang tak sangka pun diorang akan berpecah dengan penyanyi asal. Jadi waktu itu manager pengasas kepada Crystal Band iaitu Pak Din, orang kata memang sehabis baik 100% membantu saya untuk menaikkan karier seni saya. Dia bawa saya pergi record label ni, bawa record label ni. Jadi saya terkenang jasa baik dekat situlah. Jadi pada satu hari itu Crystal ada show di Sarawak tapi tak ada penyanyi. Dan Rodi waktu tu dia orang call saya untuk menjadi pengganti sahaja sebab dia tak ada penyanyi. Tiba-tiba bila masuk Pak Din ni dia keloloh sikit. Dia keloloh dan lawak. Jadi hang terus dengan Crystal lah. So orang kata tak ada pembincangan yang sangat serius dan kita pun masa tu buat apa macam okeylah, macam tak ada buat apa-apa. R&B apa salahnya try rock, okey? Faham. Nampak tu jodoh lah. Jodoh dan juga rezeki lah. Tadi tu macam ada yang seorang tu komen kan dekat FB. Rindu rumah Iwal. Amboi, kau main lagi. Kita pun nak tengok juga rumah Iwal macam mana kan. Tengok sikit rumah Iwal yang dia rindu tu. Benda yang paling mahal sekali di Selamat Malam Malaysia. Jom kita korek apa yang ada di rumah Iwal. Iwal, jom bawa untuk pengetahuan. Ini adalah Selamat Malam Malaysia ni adalah orang kata program yang pertama datang ke rumah saya. Wah, untungnya kita. Let's go. Okey. Ini adalah orang kata ruang tamu. Okey. Mana lepas masuk je kita terus buat ruang tamu, tak payah orang nak jalan jauh-jauh, terus duduk kat sini. Sebenarnya Nabil datang hari ni angin sangat kuat, hujan nak turun dengan rahmat sebenarnya. Jadi sambil-sambil tu jom kita pergi ke ruang tamu yang kedua. Okay, let's go. Okey, yang ini lebih orang kata lebih privacy. Ini saya punya peneman, ni Tania. Tak nak bangun. Okey, ini adalah ruang tamu yang kedua untuk khas untuk family ataupun keluarga-keluarga yang datang dari kampung untuk kita tengok video. Ini orang kata dry kitchen, wet kitchen belakang ni. Tapi banyak-banyak tempat saya suka dekat sini sebab bila tetamu masuk orang tengok wow, like artis. Wow, ini adalah idea ibu saya sebab saya pun kadang-kadang kurang senang tengok muka sendiri. Jom kita pergi tempat untuk saya menenangkan diri. Okey, jom. Let's go. Jom. Di sinilah tempat orang kata menenangkan fikiran, mencari idea, mencari ilham. Macam saya memang sesuai lah sebab saya seorang producer, komposer, penyanyi, memerlukan satu session ataupun satu tempat yang orang kata boleh mendatangkan ilham untuk saya. Okey, yang ni Nabil. Alright. Tempat ni lagi special. Workstation saya recording sini. Jom masuk. Ini adalah ruang tamu di dalam bilik saya di mana orang datang sini untuk buat recording album, recording single. Ini adalah workstation saya lah. Okey. Kalau kita nampak kat sini, ini di mana saya buat kerja-kerja recording. Di sini tempat record vokal. Di sini untuk edit macam tu lah. Dan di sini ada section untuk belajar vokal. Dan inilah dia studio saya. Umpama rumah dalam rumah. Macam tu lah. Okay, Iwal nak tanya Iwal. Yang bergambar dengan Syahrohan Salam Iwal ni kat mana sebenarnya? Okey, ini waktu ni private event sebenarnya. Sebenarnya Datuk Shah Rukh Khan datang tanpa ada pengetahuan daripada peminat dia. Ini very private. Pada waktu ni yang Shah Rukh Khan mencium tangan ni kerana saya menyanyi lagu Tamil sambil menari. Jadi itulah bila saya pun agak terkejut juga dengan penghargaan yang begitu besar sebenarnya. So my manager dia pergi kat Shah Rukh Khan tanya, kenapa cium tangan Iwal? Dan dia kata saya sangat kagum kerana dia boleh menyanyi sambil menari tanpa ada stop. Macam dia berlakon, kalau dia menyanyi pun bukan suara dia. Jadi kerana itulah orang kata. Ini dia. Ini yang saya nak tunjuk. Michael Jackson. Ini adalah idola saya. Ini Black Kiss, saya punya company Black Kiss Entertainment. Korang boleh follow Instagram Black Kiss Entertainment. Dan ini adalah hadiah daripada ibu saya dan juga ini yang belakang-belakang ni semua peminat-peminat saya bagilah. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Kerana hari tu saya simpan dalam kotak dan dah dimakan anak-anak. Jadi ini hanyalah orang kata serpihan-serpihan yang tertinggal. Nak tengok rambut sama tu, nampak rambut sama. Habuk sikit, sorry. Okey, ini adalah. Yang ini bukan Michael Jackson, ini bapak saya. Ramai orang salah nampak. Ini bapak saya tau. Ini macam copy paste nampak bapak dengan anak. Alhamdulillah, selesai pun tuan rumah Iwal ni. Besar Iwal rumah. Alhamdulillah. Okey, jangan ke mana-mana. Back to studio.
Oh, itulah dia rumah Iwan. Lah, kita dah nampak dah. Memang banyaklah kalau kita nampak di situ macam naskah-naskah daripada umur 2 tahun lagi, pergi Hollywood lagi. Apa di antara anugerah yang memang Iwan ingat sampai sekarang? Anugerah saya rasa the best international artist. Yang tu dia dapat bila tu? Tahun 2008 di Kodak Theatre. Wow. Dan saya juga merupakan artis Malaysia yang pertama perform dekat situ menyanyikan lagu Melayu. Okey, lepas tu kita difahamkan juga Iwan pernah mendapat anugerah World Record. Betul. Yang tu penghargaan apa tu? Malaysian Book of Record, sorry. Wow. Malaysian Book of Record. Sebab saya merupakan artis Malaysia yang pertama merakamkan album Satu Malaysia. Dan dalam album tu ada mempunyai 6 bahasa. Semuanya bahasa-bahasa yang mewakili bahasa-bahasa dalam Malaysia. Tamil, Mandarin, Kadazan, Iban, English, Melayu, macam itulah. Dahsyat Iwan ni. Semua benda dia boleh. Kalau kita tengok ni, tu dia. Jadi sekarang ni masih lagi boleh menyanyi semua bahasa. Masih tu. boleh lagi. Tapi yang paling Iwan fasih sekali bahasa apa? Fasih saya rasa Selain English Tamil kot. Tamil kot. Dia ada susah dia. Tapi perkataan-perkataan dia lebih kepada macam ada bunyi-bunyi Melayu sikitlah. Dia banyak lebih kepada I-U dia boleh macam Chinese dia lebih pada dia lebih pada kepik-kepik kan. So macam susah sebenarnya. Chinese susah. Ya, faham. So Tamil lagi senang Tamil lah untuk Iwan. Compare to bahasa-bahasa lain, Tamil ni dia senang sikit. Dengan Filipin pun senang. Filipin pun lebih kurang macam kita jugalah. Betul. Okey, tadi Iwan kata Iwan lah seorang komposer. Apa di antara naskah-naskah yang telah Iwan buat hingga sekarang? Saya banyak buat lagu produce untuk artis baru lah kebanyakannya. Orang kata yang betul-betul menjadi masterpiece belum rezeki lagi lah. Tapi kalau ikut dah banyak. Banyak lagu-lagu artis baru dan juga jingle-jingle untuk lagu-lagu produk ada juga. Okey. Jadi walaupun kita tak nampak Iwan di main kan, tapi ada rupanya buat jingle semua. Okey. Sekarang ni kalau kita tahu Iwan bernyanyi berbagai bahasa. Lepas tu kita nak cerita pasal genre. Sebenarnya kita dah tahu dah Iwan daripada rock, lepas tu pergi jiwang-jiwang Abang Noah tadi kan, lepas tu kembali semula. Tapi sebenarnya apa lagi genre yang Iwan teringin nak explore? Saya teringin klasikal. Klasikal sebab yang tu klasikal ni dia di satu level yang lain. Dia orang kata kalau dalam muzik tu dia yang paling tinggi lah. Dia yang paling tinggi. Itu paling maksimum. Tapi tak ramai orang dengar. Macam wanita kita tahu kita ada Datuk Syafinas. Kalau yang lelaki ni memang kita jarang lah dengan Bob macam tu. Ada tapi dia bukan yang di dalam market mainstream. Dia more tu underground punya market. Okey. Dia kalau cakap-cakap kita tak nak cuba Iwan bagi sikit. Belanja sikit. Allah. Tarik nafas. Okey. Aduh ya Allah. Daripada perut kita yang nervous. Regresami. Lupa. Kan saya dah cakap faktor usia daripada awal tadi. Kalau nak kata faktor usia, kita lah lagi. Apalah. Okey, antara banyak-banyak lagu yang pernah Iwan persembahkan daripada kecil sehingga sekarang, apa lagu yang betul-betul memberi kesan mendalam kepada Iwan? Saya rasa lagu... Tajuk lagu ke? Tajuk lagu ke? Allah. Tajuk lagu ni kita kena Google lirik ni. Mesti ada kaitan dengan dia ni. Saya... tak tahu, saya lebih suka lagu-lagu yang powerful vokal. Contoh macam lagu January tadi, lagu-lagu yang menonjolkan kekuatan vokal. Dan sekarang ni saya banyak lebih kepada Indonesia punya pop song sekarang. Okey. Sebenarnya malam ni Iwan dia tak datang seorang-seorang. Dia kalau pergi mana pun dia akan ditemani dengan ibunda tercinta dia. Tapi kita nak dengar terlebih dahulu pesanan daripada ibu Iwan. Mari kita saksikan. Iwan dia seorang yang seorang yang mempunyai disiplin yang sangat tinggi, berdedikasi terhadap tas-tas yang diberi. Bukan mudah nak menjadi seorang ibu sebenarnya. Saya pun bukan mudah nak menjadi seorang ibu dan juga manager kepada dia. Jadi dia ni pernah pada satu ketika dulu dia bagi tahu dengan saya, dia kata dia tak nak jadi doktor, tak nak jadi pilot, dia tak nak jadi engineer, dia nak jadi entertainer, dia cakap, sebab dia minat sangat dengan Michael Jackson. Jadi bermula daripada situ saya mula mencari jalan macam mana nak membuat dia sampai dia berjaya lah. Sebab pada saya kalau nak melibatkan diri dalam satu-satu karier tu maknanya kena berjaya dengan jaya ni lah. Jadi
dia berjaya membawa pulang about 7 anugerah antarabangsa di Hollywood. Dan pada masa tu umur dia baru 16 tahun. Jadi apa yang dia lalui itu saya rasa budak remaja pada masa umur macam tu tak akan melalui apa yang dia lalui. Dan dia pernah tanya dekat saya, "Mama, kenapa saya tak boleh jadi macam budak-budak kat depan tu main bola dekat playground? Kenapa saya tak boleh macam tu? Kenapa saya kena duduk rumah, saya kena praktis, saya kena buat kerja-kerja yang dibagilah." Jadi saya beritahu dengan dia, pada masa tu dia baru balik daripada Hollywood. Saya kata, "Umur kau 16 tahun. Jadi budak-budak tu semua, budak-budak kat depan tu semua nak jadi macam kau seorang. Tapi kau seorang nak jadi macam budak-budak tu. Jadi kau pilih mana satu yang kau nak." Jadi baru dia faham kenapa dia kena buat tas-tas yang kita bagi sampailah dia berjaya sampai sekarang kan. Saya mengucapkan Iwal, nasihatkan dia supaya apa yang dia buat biarlah buat bersungguh-sungguh, jangan separuh jalan. Sebab setiap usaha tu insya-Allah akan dijanjikan kejayaan. Jadi cuma satu saya minta, buat apa sekalipun, apa bidang diceburi, Allah jangan tinggal, solat jangan tinggal. Macam mana? Kembali. Ya, burung tak tiba. Sebab kan daripada tadi kita nampak posa duduk-duduk. Okey. Hari ni kena bully lah pula. Asyik-asyik kita nampak gambar tu. Asyik kita nampak gambar tu kan. Kita nak tahu juga post itu tengah perform lagu apa tu? Masa tu saya tengah perform lagu Mexican Latin, lagu Santana. Patutlah begitu. Bercaca-caca. Okey, faham. Tadi macam Kak Min cakap lah, mak kepada Iwal. Bukan senang nak jadi Iwal ni. Dan juga bukan senang nak jadi manager Iwal ni. Daripada kecil sehingga besar, pastinya tak lari daripada dibuli. Tadi dah kena buli dah. Itulah. Kan? Bangun. Cakap, buat. Kena juga post. Jadi, apa yang pernah dialami oleh Iwal? Macam-macam jenis lah. Cyberbully tu of course. Sebab kita sekarang memang macam nak compare artis dulu dengan artis sekarang. Sekarang ni dia lebih mencabar sebab hari-hari orang menilai dia. Kita bangun pagi, kita buka pun kita dah tengok apa komen-komen, apa komen kat YouTube. Contohnya macam sekarang ni pun saya, bila saya menyertai Kumpulan Kristal pun, benda tu lagi besar lah. Kalau mengikutkan saya masa seorang-seorang dulu, tak adalah seteruk itu. Tapi bila saya menggantikan penyanyi asal dalam Kumpulan Kristal, benda tu menjadi satu impak yang sangat besar. Dari segi untuk orang menerima penyanyi baru dalam tu sangat susah sebenarnya. Faham. Jadi dari situ baru kita faham, sekarang ni kena lebih berhati-hati, kena ekstra berhati-hati. Apa saja kita nak bercakap, apa saja kita nak buat. Dari segi kita ambil gambar pun kena berhati-hati. Jadi memang kena betul-betul berjaga-jaga lah. Pendekatan Iwal untuk mengatasi pembuli-pembuli ni? Just kalau boleh, pada saya ignore je lah. Kalau tak tahan sangat, just block lah. Anda kata kalau melampau sangat lah. Blog je lah Kak. Alah kita tengok lah. Hai comel je gambar Iwal kecil-kecil kan. Macam mana orang tak dengki. Dah lah berbakat. Rupa pun ada. Jadi kalau untuk sebagai seorang selebriti ni, kita kembali bersama dengan Cik Azri. Tada! Muncul balik Cik Azri. Sebagai seorang selebriti ni memang tekanan dia macam-macam. Cakap salah, tak cakap salah, duduk salah, bangun salah, semua serba-serbi salah. Jadi kalau kita boleh tengok setiap hari ada peningkatan kes bunuh diri. Macam untuk hati ni sebenarnya bagaimana platform terbaik sekali sebenarnya untuk kita luahkan sebenarnya apa yang terpendam. Nanti kita tulis kat media sosial, orang kata kita meroyan. Okey. Kita macam ni lah Ika, Iwal. Bila kita menceburkan diri dalam bidang seni, dunia seni, itu adalah kita punya pilihan dan kita dah ambil keputusan dah untuk itu. Betul. Dan kita punya manager, kita ada sets of kita punya inilah. Yang mana kita kata komuniti kecil kita ni yang kita kena betul-betul ambil berat antara satu sama lain. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita kata macam apa platform yang bagus, kami biasanya dalam program cyber safe yang kita buat ataupun cyber security Malaysia ni, apa yang kita akan minta yang pertamanya adalah untuk macam asingkan satu, kita artis juga, tapi kita ada benda-benda yang private yang kita nak. Kan. So akaun itu kena asingkan dan kadang-kala tak semestinya luahan kita itu perlu hanya melalui media sosial. Carilah apa medium-medium yang ada. Carilah tempat-tempat ataupun orang-orang yang kita boleh bercerita. Dia tak semestinya dengan tu. Kalau kita dibuli, langkah pertama yang perlu kita lakukan apa sebenarnya?
Yang pertama, kalau boleh ignore macam Iwan cakap lah. Ignore dulu, okey. Lepas tu kalau dah macam over sangat, kita soft block ataupun block lah. Okey. Kan? Kalau lebih lagi, sebab kadang-kala pembuli ni dia tidak akan berhenti sehinggalah dia mencapai apa yang dia nak. Sebagai contoh, kita nak macam contoh Iwal langsung tak wujud dah dalam dunia seni. Contohnya. Macam tu kan. Sebab dia orang akan buat sampai ke tahap yang macam tu yang kita tak jangka. So jadinya kalau dah teruk, then kita bawalah pergi ke penguatkuasa undang-undang, PDRM ke, ataupun nak report kepada cyber security boleh, MCMC pun boleh. Yang pentingnya dapatkan bukti-bukti. Maksudnya kalau dia kutuk kita melalui Twitter ke, melalui IG ke, melalui apa sahaja platform, dapatkan bukti-bukti, print screen, screenshot. Sekarang ni semua dah senang dah, swipe je. So bawa bukti-bukti ini untuk pergi kepada pihak yang berwajib, buat laporan. Dia tidak ada istilah anonymity dekat dalam dunia teknologi. Walaupun dia menganggap bahawa dia tak apa, kita bully, kita buatlah fake account ke, kita buat apa ke, tak letak gambar. Kita takkan dapat tak akan dapat ditangkap contohnya. Tetapi perkembangan teknologi itu ada. So tidak ada istilah anonymity sebenarnya. Walaupun kita try, itu mungkin kita punya pendapat, tetapi dari segi teknologi, dari segi penguatkuasaan undang-undang, dia ada langkah-langkah tertentu, cara-cara tertentu bagaimana untuk kita mengenal pasti pembuli-pembuli cyber ni. Jadi kepada yang pembuli-pembuli Iwal dan juga saya, ada tiba kan, hati-hati. Hati-hati di jalan raya. Baik, walaupun buli-buli Iwal tetap berkembang. Selain daripada menyanyi, ada kompos, ada studio juga. Alhamdulillah. Di studio ni apa selain daripada cipta lagu, apa lagi? Sekarang saya, orang kata semenjak PKP ni, saya membuat music academy lah. Saya mengajar vokal, piano, drum, gitar, semua yang berkenaan dengan muzik. Wah, kita tengok dulu Cikgu Iwan mengajar vokal. Yang Iwan ni adalah seorang guru vokal. Jadi saya tak nak lepas peluang. Free ni. Iwan ajar saya sekarang. Hari ni kita buat warm up macam gym. Gym kita ada super set, kita ada yang warm up 1, warm up 2. Tapi hari ni kita nak ringkaskan, kita buat super set. Maksudnya one breath. Betul, sambung yang putus-putus. Yang putus-putus tu kita panggil dia staccato. Staccato. So dia akan jadi Right, okay. 3, one breath. 3, 2, 1, go. Yes, tu dia. Give me 5 sikit. Yes, Iwan, cuba ajar kami berdua. Macam mana tadi? Ajar sikit. Dia macam ni. Kalau macam kita nak bawa kereta juga, sebelum kita berjalan ataupun sebelum kita menyanyi, kita kena panaskan dulu. Macam mana? Panaskan kita punya enjin apa semua. Okay. First kita akan buka, ini kita panggil dia untuk membuka vocal cord ataupun kotak suara kita. Vocal cord. So kita akan menganga seluas 3 jari ni. Okey. Sebab 3 jari ni adalah keluasan yang natural. Macam kita menguap, macam kita bercakap. So luas 3 jari ni maintain all the way sepanjang warm up tu. So melodi dia macam tadi tu. So dekat situ kita ada 2. Kita ada satu session yang membuka mulut, satu session yang menutup mulut. So A dengan U ni adalah orang kata untuk bagi tekak kita biasa dengan untuk mengeluarkan suara waktu menyanyi nanti. Okey. Mula, Encik Azriq. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Okey. 1, 2, 3. Nampak sekali je. Nampak. Baguslah cikgu kita ni. Jadi kepada mereka-mereka yang nak belajar vokal tu bolehlah. Macam mana nak tengok Insta ke apa? Boleh follow Instagram saya Iwal Official ataupun boleh follow Black Kiss Entertainment. Black Kiss. Jadi inilah cikgu dia, Cikgu Iwal. Sebenarnya bukan menyanyi saja kan. Vokal ni siapa yang cikgu ke, mengacara ke. Betul. Asalkan bercakap
kenalah belajar vokal lontaran suara. Nampak situ. Okey, selain daripada kita nak cakap pasal peribadi sikit lah, Iwal sekarang umurnya ialah 29. Bila ni Iwal? Allah. Tadi saya dah berpantun-pantun kat sana. Kita ucapkan Nilofa dengan Piyu Haris. Iwal? Kita korek. Tak tahu, saya pun tak berani nak cakap lagi soal jodoh. Sebab buat masa ni kira macam tak tahu, mungkin saya seorang yang simple kot. Saya kalau ada, tak ada macam tu. Jadi Iwal, untuk malam ni sebagai penutup ni, untuk kata-kata terakhir ni, sedang nak beri ucapan kepada peminat-peminat di sana, mungkin boleh. Silakan Iwal. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Selamat Malam Malaysia kerana orang kata sudi menjemput saya hari ini untuk menyumbangkan 2 buah lagu dan menceritakan sedikit sebanyak tentang update terbaru saya, karya seni saya, dan nantikan kemunculan saya dan Crystal dengan single yang terbaru yang akan datang. Okey, Syazrik sedikit. Okey, bila kita bercakap tentang buli cyber, saya ingin ulangkan balik lah. Di awal tadi kan kita cakap tak semestinya apa yang kita nak cerita tu kita perlu ceritakan kepada orang, pengguna, peminat. Memang kita tahu kita ada peminat, kita tahu kita ada followers yang ramai contohnya, tetapi perlu ada kerahsiaan. Tak boleh kita cerita segala setiap detik, setiap saat apa yang kita buat tu kita ceritakan bersama. Tak semestinya. So, berhati-hati di dunia cyber. Ingat, jenayah itu tidak mengenal sesiapa, tak kira anda orang biasa, selebriti ke siapa ke, ada kemungkinan kita ni mungkin menjadi mangsa jenayah gitu. Jadi tahniah juga, terima kasih jugalah. Tahniah kepada Iwal sebab kita ada lagu baru nanti kan. Terima kasih kepada Encik Azrik kerana sudi bersama dengan kita malam ini. Apa pun 4 hari sahaja lagi ulang tahun RTM ke-75 dan Orkestra 60 tahun. Pelbagai pengisian akan kami berikan kepada anda, jadi kena sama-sama tunggu. Selepas ini, kita akan bersama dengan rakan kita di Berita Tengah Malam. Apa pun, terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk follow dan juga like media sosial kami Selamat Malam Malaysia dan hashtag Selamat Malam Malaysia. Jadi apa pun, terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Selamat Malam Malaysia. Dengan janji, bosan dengan kata, seling rasa hati, jemu dengan cinta, benci dengan janji, pergi dari hati. Rangkap sinoda, manis di bibir, bijak bermain silang kata. Kau dari sana, hilang di sini, bagai ulama pelit mangsanya.